untuk tajuk definite integral sini, dia masih lagi dalam tajuk integration lah. Nama Melayunya adalah kameran tentu. Kalau yang sebelum ni kita belajar indefinite integral, kameran tak tentu. Sekarang kameran tentu. Okey, nama dia definite integral. Macam mana kita nak kenal dia adalah definite integral? Dia ada upper limit dan lower limit. Yang mana dia ada selang A, B. Dan ditulis sebagai A, B, Fx, Dx. Okey, ini dia punya formula dia. Okey, bila kita tengok dekat sini macam mana kita nak kenal definite integral, dia ada lower limit A, upper limit B. Dan lower limit biasanya lebih kecil daripada upper limit. Limit bawah mestilah lebih kecil daripada limit yang sebelah atas. Okay. Dan dia tak ada constant tambah C untuk definite integral ini. Okay. So kalau kamu tengok simbol definite integral ini, sebenarnya kita boleh guna calculator. Ada calculator bersama kamu ke? Ada tak calculator? Okey, kalau kamu tengok dekat calculator tu, ada kan simbol integral yang ada limit? Ada tak? Nampak tak? Dia sebelah atas tu kalau kalkulator saya lah sebelah atas CALC tu dia ada simbol integrate. Okey. So maksudnya bila soalan definite integral, kamu sebenarnya boleh tekan kalkulator terus untuk mendapatkan jawapan akhir dia. Kerana jawapan akhirnya adalah satu nombor bulat. Tak kisahlah fraction number ke, decimal number ke. Okey, mana tak? Ada suruh siapa masuk ni. Kejap Sekejap. Ya. Mana hilang pula ya? Okey, sorry. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya? Saya nak tekan admin, tertekan keluar pula dah. Okey, sambung balik mana tadi sekejap. Saya tengok balik. Okey, sambung. Okey, sambung mana tadi? Dekat mana kita? Dekat dia punya formula. Okey. Dia tak ada tambah C kerana bila jawapannya kita akan dapat satu nombor bulat. Okey. Yang mana siapa baru masuk ni? Okey, sambung. Okey, ini adalah simbol dia. Dia punya formula. Kita tengok sini. Fx limit bawah adalah A. Limit atas adalah B. Fx BA sama dengan FB tolak FA. Okey. Kalau definite integral nak selesai macam mana? FB tolak FA. Kenapa dia ada B? Maksudnya nilai B ini kita akan gantikan dekat X yang kita dah integrate. Okey. Integrate buat macam mana? Sama macam yang kita belajar hari tu. Okey. Yang kedua dekat bawah ni adalah rumus yang mana bentuknya adalah bentuk composite function. Okay. Sama juga composite function pun boleh ada lower limit dan upper limit. Nak selesai macam mana? Ikut rumus hari tu, n tambah 1 bahagi ke bawah dapatkan A. A dapat mana? Differentiate yang dalam kurungan. Dan letak limit dekat luar dia. Okay. Itu adalah untuk composite function. Okay. So, kita tengok soalan example yang pertama.
Okay, so soalan example dia. Nilaikan setiap yang berikut. Okay, nilaikan setiap yang berikut. So, kalau kita ada kalkulator bersama kita, kamu boleh tekan sekarang kalkulator untuk dapatkan jawapan dia. Okay. Kalau tengok ada limit, kita hanya perlu masuk nilai dekat kalkulator. Okay. Saya nak tunjuk macam mana tekan kalkulator kat kamu ni. Okay. 2. Masuk 2. Ada masuk X dan kita akan masukkan kuasa 2. Kita boleh terus dapat jawapan dia. Okay. Jawapan dia kita akan dapat 16/3. So, macam mana cara kita nak dapat dia? Okey, mari saya tunjukkan satu-satu. Kalau yang ada kalkulator, boleh tekan kalkulator ya. Okey, macam mana nak dapatkan dia? Yang pertama. Apa dia? Okey, kalkulator kamu version yang mana? Yang kelabu ke yang biasa tu? Memanglah saya pun Casio juga, bukan? Okey. Okey, kalau yang biasa juga tu nanti saya rasa saya akan rakam video untuk tunjuk kerana kalau yang kelabu, kalau yang silver kan, siapa ada yang silver, dia memang terus tekan kalkulator je boleh sebab dia ada dia punya display tu dah memang sama macam soalan. So kita hanya perlu masuk saja terus dapat jawapan Tapi tak apa, yang tak ada warna silver nanti saya cuba buat video cara nak nama apa tu? Selesaikan dia. Okey. Mari kita tengok soalan A macam mana kita nak jawab soalan A. Okey, soalan A. So pula pen saya, sorry. Okey, kita tengok soalan A. Siapa yang masuk tadi? Aisyah. Okey. Macam mana A? Soalan dia ada. Okey, kita tengok sekarang. The first bila kita dapat soalan, kita tengok dulu check limit bawah dan atas dia. Okey, besar ke kecil. Right. Sekarang kita dapati limit bawah dia lebih kecil daripada limit atas. Lower limit kosong, upper limit 2. So tak ada masalah untuk kita differentiate. Kerana dia dah menepati syarat dia. Okey. So sekarang kita integrate dulu 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 integrate dapat apa kelas? Kalau masih ingat. 2x kuasa berapa? Yes, kuasa 3/3. Okay, ini yang kita belajar minggu lalu. Nampak? 2x kuasa 3/3. Kenapa? Bila dah tambah 1, bawa turun ke bawah. Okey, nak buat apa dengan limit tu? Okey, so limit tu kita akan tulis di luar dia 2, 0. Okey. Sekarang yang 2 ni adalah B kan? 2 ni adalah apa tadi? B kan? 2 ni adalah B, 0 adalah A. Apa dia punya formula? Formula dia kata FB mesti tolak dengan FA. Itu formula dia. Okay, sekejap ada kawan kita masuk. Okey. FB mesti tolak dengan FA. Sekarang kita tengok. Kita dah dapat. Nak ganti dekat mana? Dekat X. B mula dulu. So X yang mana? X kita yang ini kan? So jadi kita akan gantikan macam mana? Kita akan gantikan dia 2 kuasa 3/3. Tolak A pula. 2. A kita berapa? 0. Berapa? Atas dia mesti 3/3. So kita dapatlah jawapannya adalah berapa?
2 kuasa 3 adalah 8. 8 darab 2 adalah 6. 16. So kita dapat 16 per 3. So itulah jawapan dia. Okey, dapat kelas? Nampak? Okey, saya ulang macam mana cara dia. Ini yang simple tengok. The first, kita buat integrate macam minggu lalu. Power tambah 1, jadi 3. Dah tambah 1, nak buat apa? Bahagi ke bawah. Okey. So, dapatlah kita hasil integrate ini adalah 2x kuasa 3 per 3. Dah integrate, simbol integrate akan hilang. Tulis semula limit atas dan bawah di belakang kurungan. Okey, yang mana kita akan buat nanti. Apa itu F? F tu yang mana? Ini F dia ni. F ni adalah yang ni F dia lah ni. Ni F dia ni. Ini F lah ni. Ini F. Okey? B yang kurungan tu mana? X tu lah. Okey, itu yang kita nak gantikan tu. Okey? That's why saya ganti dengan ini, saya ganti B. Ini saya ganti dengan A. Jadilah FB tolak FA. Itu untuk yang pertama. Kita tengok pula yang kedua. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Apa soalan kita? Soalan kita adalah yang B. Yang B, kita tengok yang B. Okey. Limit dia adalah 1, 2. Okey. Sekarang dia ada tolak pula. 2x kuasa 2 tolak 5 dx. Okey. Kalau dia tak ada limit kat sini, kita dah pernah belajar pun minggu lalu cara nak integrate dia. Agak-agak kamu apa jawapan dia kalau saya integrate dia? Dapat apa? Ni dapat apa? Okey, ini dapat 2x kuasa 3 per 3. Tolak 5 dapat apa? Integrate. 5 apa kelas? Dapat 5x. Okey. Dah integrate. Buatkan kurungan dekat dia. Letak limit dia 2, 1. Okey. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu saya akan buat gantian FB tolak FA. Okey. FB tolak FA. Okey. B dia yang mana? Okey. B dia adalah 2. Okey. Yang kurungan yang mana? Ni X ni yang kita nak ganti ni. Okey. So, saya akan gantikan dia 2. Dalam kurungan 2, 3 per 3. Tolak 5, 2. Okey, ini adalah FB. Tolak dengan FA pula. 2, 1. 3 per 3. Tolak 5, 1. Okey, nampak kelas? So, ini adalah apa? Ini adalah FB. Ini pula adalah FA. Jadi boleh kamu tolong kirakan untuk saya apakah jawapan dia? Cuba kira kelas. Dapat jawapan? Ada yang dapat jawapan tak?
Okey, saya tunggu. Yes, dapat negatif 1/3. Semua dapat? Okey, ada soalan nak tanya? Ada yang tak dapat ke? Ada siapa tak dapat? Okey, apa-apa nak tanya? Macam mana? 5x dari mana? Okey. Mana tu soalan? Okey. 5x. Ini kamu tanya dia. Ini ya? Ini dari mana ya? Okey. So, kita tengok yang di atas ni. Kamu ingat tak? Kalau dia minggu lalu kita belajar. Okey. Kalau dia tak ada limit. Ingat soalan dia. Saya buat macam mana kalau minggu lalu? Saya pecahkan dia kan? Ini kan? Okey. Ini akan dapat apa? 2x kuasa 3/3. Ini 5. 5 ialah constant. Kalau integration, constant mesti wujud x. That's why dia jadi 5x. Nampak? Sebab kita integratekan 5, dapatlah 5x. Constant kalau diintegrate mesti dapat 5x. Boleh? Boleh? Okey. Ada soalan lagi? Sebelum kita pergi ke contoh C. Ada soalan? Apa dia? Okey, kita pergi kepada contoh C. Contoh C ni pun okey, kita dah pernah buat juga kan? Hari tu kita dah pernah buat contoh C. Okey, saya buat contoh C kat sini lah. Okay, kita buat contoh C. Soalan C kita adalah soalan C kita. Negatif 2, negatif 1. Okey. X 4 tambah 5x per x kuasa 3. So, kalau dapat soalan macam ni, apa kita nak buat dulu? Ya, kita naik atas ataupun kita kembangkan dulu. Ingat, tak boleh kita terus integrate kalau ada variable atas dan bawah. Okey, kamu lebih suka expand dia, kembangkan ataupun bawa naik ke atas? Okey, kalau kamu suka bawa naik ke atas, saya akan tunjuk yang bawa naik ke atas lah. So, negatif 2, negatif 1, saya akan bawa naik ke atas menjadikan dia x4 tambah 5x and then make sure you buat kurungan x3 dx. Okay? Alright. So, apa yang akan kita dapat? Okay, apa yang akan kita dapat adalah kita mesti apa? Mesti darab masuk. Okay, kita mesti darab masuk dia. Okay, mesti darab. Yes, betul. Dia akan jadi sorry. Bila bawa naik ke atas, apa saya tersilap sini? Ada tanda yes, negatif. Sorry. Ada tanda negatif tu. Sebab dia bawah ke atas. So, kita akan dapat apa kat sini? Yes, betul. Kita akan dapat X saja. Sebelah kita akan dapat apa? Yes, betul.
Dah dapat macam ni, baru kita integrate. Okay, mari kita integrate. X integrate dapat apa? X kuasa 2 per 2 tambah 5x negatif 1 per negatif 1. Letak dalam kurungan. Negatif 1, negatif 2. Boleh kelas? Okey, sekarang saya nak kamu buat FB tolak FA. Mula-mula gantikan dengan negatif 1. Kemudian gantikan pula dengan negatif 2. Okey, cuba kamu kira dulu. Cepat kira. Yes, betul. Jawapannya adalah 1. Dapat? Yang lain dapat? Jawapan dia 1. Okay, kalau kamu rasa negatif susah nak tekan kalkulator, kita buat macam mana? Kita pindah saja dia kat bawah. Okay? So, contoh yang ini. Alamak kau. Mana dia saya punya ni? Okay. Contoh yang ini, kita nak tulis dia macam mana? Kita tulis dia macam mana? 1 per 2. Kerana negatif 1 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 1 per 2. So, tambah dengan ini negatif 1 kuasa negatif 1. Ini samalah dengan 1 per berapa? Negatif 1. So, dapat apa ni? Dapat negatif 1 lah kan? Nampak tak kelas? Boleh nampak? Ini negatif 1 bawah atas jadi begini. So, bila kita darabkan dia, dapat apa? Negatif 1. Darab dengan negatif 1, dapat 1. So, tambah dengan berapa? Tambah dengan 5. Yang lain dapat tak?
Okey, kalau semua dapat, saya tak nak pergi yang lama kat sini. So, okey, kalau semua dapat yang itu, kita gerak ke soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Mana soalan kita yang seterusnya tu? Okey. Okey, sekarang soalan kita yang seterusnya, soalan D ni. Okey, macam mana soalan D kita? Tengok macam mana. Boleh tak kamu cuba buat dulu soalan D? Macam mana kita nak buat soalan D ni? Okey. Cuba kamu salin soalan D dulu. Cuba kamu salin soalan dia. Yang D ini. Dan formula mana kita nak guna? Formula mana? Formula mana kita nak guna kalau soalan D? Saya nak kamu cuba dulu sebelum saya tunjukkan dia. Macam mana kita nak guna formula apa? Formula A X tambah B N tambah 1 per A N tambah 1. Dah integrate, letakkan dia punya limit. Okey, cuba kamu selesaikan soalan D dulu sebelum saya tunjukkan. Macam mana? Integrate dulu. Mesti integrate dulu, tak boleh terus masuk ya. Mesti integrate. Kalau tekan calculator tak apalah. Kalau tekan calculator terus masuklah Integrate dulu. Ini sama yang macam kita belajar minggu lepas tu. Okey. Yang ada formula. Masukkan dulu. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia pula? Integrate dulu. Ada yang dapat? Ada yang dah dapat jawapan?
Okey, dapat jawapan? Siapa yang dah dapat? Ada tak yang dapat? Berapa? Apa dia? Apa jawapan kamu dapat? Sampai sini? Sampai sini semua boleh buat tak? Sampai sini? Sampai sini semua dapat? Ya. Okey. Maksud, okey, 5 ni dari mana? Okey. Kan tadi yang minggu lalu kita belajar, saya kata apa formula dia kalau bentuk komposit. Ini formula ya. Okey. Minggu lalu soalan dia begitu. Formula dia, sorry. So kalau begini dapat macam mana kita integrate? AX tambah B kuasa N. Mesti tambah 1. Dah tambah 1, mesti bawa ke bawah. Lepas tu ada A. A ini datang dari mana? A ini adalah hasil daripada pembezaan yang dia kurungan di atas. Okay. So A here adalah 5 ni lah. Okay. So 5 tu datang mana? Datang bila saya bezakan 5x tambah 2. Saya bezakan 5x tambah 2 dapat 5. Itu yang jadi 25. Boleh kelas? Okay, so berapa jawapan dia? Siapa dah dapat jawapan dia? Ada yang dah dapat? Dapat? Apa jawapan dia? 1/5. Tak tepat. Cuba lagi. Yes, jawapannya adalah 671. Baru betul. Okay? So ingat kalau sampai yang saya bracketkan hijau ni kamu dapat, that's mean kamu faham dengan baik cara nak buat integration. Okay? Sebabnya, bila step seterusnya itu adalah step kita selesaikan tekan kalkulator sahaja. Okay? Cuma dia agak panjang. Bila dia panjang, janganlah kamu tekan satu kali kalkulator kamu tu. Because you kena letak banyak bracket. Why not you buat dia one by one? For example, 5 darab 1 dapat 5 kan? 5 tambah 2 dapat tu 7. 7 kuasa 5 tekan kalkulator, dapat begini. Buat sebelah pula. 5 darab kosong, kosong. So 2 kuasa 5 dapat 32. Dan barulah tekan kalkulator 16807/25. Tolak 32/25. Kamu akan dapat 671. Boleh kelas?
Okey ya. Ingat kamu jangan satu kali tekan kalkulator begini. Kerana kemungkinan besar nak silap tu ada. Okey. Lainlah kamu kalkulator saya cakap yang display dia yang warna silver tu kan. Okey, kalau kamu kalkulator yang warna silver tu, alright. Okey, saya inform Yang warna silver tu yang dia dah memang ada display macam kita punya soalan. Dari sini, you boleh terus jump to the final answer. Kenapa? Kerana kita tekan calculator je kat sini. Dari sini kamu tekan calculator. Kalau actually you tak ada calculator, you boleh install apps. Ada macam-macam apps mathematics sekarang kan integration. Kamu just masuk nilai dia, dia akan jump to the final answer. Untuk kita check jawapan dia lah Cuma kalau final tak boleh lah buat begitu kan. Sebab kita tak ada apps kan. Melainkan you ada calculator dia. Okey, boleh kelas? Okey, kita tengok yang contoh terakhir kita, example 2. Okey, sekarang kamu tengok. Minggu lalu kita dah belajar mengenai substitution method. Ada kita belajar tak substitution method? Ada tak kita belajar? Kita ada belajar kan substitution method minggu lalu. Kita ada belajar kan ini substitution method. Kalau yang masih ingat substitution method kita ada belajar minggu lalu. Macam mana kita buat dia? Kita buat melalui pergantian. So sama juga hari ni kita akan gantikan dia. So mari tengok macam mana kita buat dia. Saya buat satu-satu. Saya buat soalan A. Mungkin nanti kamu boleh cuba soalan B. Okey. Okey, soalan A. So bila soalan substitution method, apa yang perlu kita tahu? Apa yang perlu mula-mula kita buat? Dapatkan apa? Dapatkan apa kelas substitution method? Mesti cari apa? Mesti dapatkan U. Okey. U tu yang mana? Biasa saya kata untuk polinomial macam ni, U-nya adalah yang dalam kurungan. So, U sama dengan M3 tambah 3. So, sekarang kita bezakan dia dapat apa? Du dm. Okey, kerana sekarang variable dia guna U dengan M dia guna M, dia tak guna X. Sama lah juga kan? Sama dengan 3M squared. Betul? So, yang kita nak cari sini adalah dm. Jadi, saya pun tukarkan dm sama dengan du per 3M square. Dah kita buat pembezaan. Masukkan semula dalam soalan saya kata hari tu. 0, 1. 3M square. Sekarang yang ni kita dah gantikan kan? Kita dah ganti dengan apa? Dengan U. So, U kuasa 4. dm saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan du per 3M square. So, tengok. 3M square atas, 3M square bawah. Saya boleh potong. Okey, ingat dalam test kita nanti ada soalan substitution method ni. Ada satu soalan substitution method. Okey, begitu. So, jadi kita nak selesaikan dia macam mana? Tulis semula apa yang dah tertinggal. 1 U kuasa 4 du. Ingat saya belum beza lah. Sorry. Saya tak integrate lagi. Tadi baru kita simplifykan dia. Sekarang saya integrate dapat apa? U kuasa 5 per 5. Jangan lupa dia adalah definite integral. So, mesti ada limit 1, 0. Sambung sebelah dia.
Ya, saya sambung kat sebelah dia. Sama dengan, sekarang kita nak buat FB tolak FA. Apa itu U kita? U kita adalah M3 tambah 3. So, U kita adalah M kuasa 3 tambah 3. Dia ada apa dekat situ? Ada kuasa 5 per 5. Diikuti dengan 1, 0. So, saya gantilah. Saya gantilah dekat M. Sebab tak ada X kan? Okey, saya ganti dekat M. 1, 3 tambah 3 kuasa 5 per 5. Tolak 0, 3 tambah 3 per 5 kuasa 5. Ini adalah apa? Ini adalah FB tolak dengan FA. Dapatlah jawapannya nanti. Apa jawapan kita dapat? Cuba tekan kalkulator. Ada dapat jawapan? Jawapannya adalah 156.2. Betul. Okey, jawapannya adalah 156.2. Ataupun boleh juga bagikan jawapan dalam bentuk pecahan. Iaitu 781/5. Mana-mana je lah Tapi saya lebih suka pecahan. Tapi kalau kamu suka perpuluhan, boleh je bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Nampak kelas cara macam mana nak selesai? Okey, ingat saya ulang lagi sekali. Bila nak guna substitution method ni? Bila soalan minta kita selesai menggunakan substitution method. Kalau tidak, perlukah kita gunakan substitution method? Tak perlu Kita boleh guna kaedah apa? Kaedah formula yang macam kita buat soalan D tadi. Okey? Sama je jawapan dia. Alright, ada soalan nak tanya kelas? Okey, cuba kamu buat soalan B. Saya nak tengok dapat tak jawapan apa. Cuba buat sekarang B.
Ada siapa-siapa dah dapat jawapan? Ya, apa jawapan dia? Panjang ke jawapan dia? Panjang ke ya? Kamu dapat apa? Cuba kamu tengok saya selesaikan ni. Panjang tak jawapan saya? Ini saya belum kira tadi. Okay. Cuba you selesaikan jawapan saya ni. Sama tak dengan jawapan kamu? So kalau ikut yang saya kira ni, jawapan dia adalah 1/10. 2038, 8 kali 4, 32. 32 tambah 2 adalah 34. Okay. 4, 1, 4 tambah 2 adalah 6. 4 tambah 2 adalah 6. 6. So 34 tolak 6 berapa? 34 tolak 6 berapa? 20? Dapat tak macam saya? Mana? Kenapa ada 1/2? Kerana 6/2, 6. Okay, nampak sini dia ialah 6x2 per 12x2. Saya potong kan? 1 kali 6, 6. 2 darab 6, 12. 2 lah. 2 dia kat bawah kan? Constant. Jadi saya letak kat luar. Okay, saya letak kat luar. Jadi saya hanya integrate U kuasa 4. Integrate U kuasa 4 dapat apa? U kuasa 5/5. 5 ini saya keluarkan siap-siap darab dengan 2 10. Sebab apa? Kalau tak saya kena bahagikan dia kat sini. Kan? Kalau tak saya kena bahagi kat dia. Sama jugalah. Okay? Dapat kelas? Dapat tak? Dapat? Okay, ada masalah? Okay, ingat biasanya soalan substitution tak banyak biasa satu soalan macam tu saja. Okay. Setakat ni boleh faham maksud definite integral macam mana? So apa beza dengan indefinite? Definite integral dia ada limit dan boleh terus tekan kalkulator untuk semak jawapan akhir. Bukan untuk dapatkan maksud saya bukan untuk kita solvekan
dengan bagi jawapan saja. Dia mesti tunjuk solution lah in matematik. Okay. Jawapan tu hanyalah sebagai untuk mudahkan kita check the answer, right? Okay. Dan beza dia dengan yang hari tu indefinite, dia tak ada tambah C. Yang kita belajar hari tu dia mesti jawapan akhir mesti ada tambah apa? Tambah C kan? So, kalau yang definite integral, dia tak perlu ada tambah C. Boleh kelas? Kamu masih okey? Dah mengantuk ke apa ke? Saya nak sambung lagi. Okay, tak apa. Actually sebenarnya saya kalau sampai definite integral untuk yang pertama kita hanyalah sampai substitution method ini saja. Okay, next